Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan, puan-puan yang Allah rahmati lagi Allah kasih sekalian. Alhamdulillah pada malam ini dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, izin dari Allah Subhanahu wa taala, kita dapat bertemu sekali lagi pada minggu ini setiap hari Rabu jam 9 malam. Kita bertemu buat siri yang ke-11. Pertemuan kita yang ke-11 yang mana kita pada malam ini akan membincangkan ayat yang ke-10 permulaan perbincangan kita, yang mana program kita pada malam ini, majlis ilmu kita dianjurkan oleh Persatuan Semarak Cinta Kasih. Semoga malam ini pengisian kita diberi rahmat oleh Allah. Allah memberikan kita keberkatan daripada permulaan sehingga kepada penghujungnya. Semoga kita dapat banyak manfaat, kita dapat ilmu, kita dapat diberikan sifat takut pada Allah, kita diberikan sifat kita harap pada Allah Subhanahu wa taala. Kerana suratul Al-Mulk ini merupakan surah yang mengenalkan kita kepada Allah yang memiliki semua kerajaan, dan Allah Ta'ala itu maha berkuasa di atas segala sesuatu. Malam ini kita akan melanjutkan perbincangan untuk keterangan ayat yang ke-10. Jadi ayat ke-10 pada malam ini adalah ayat yang terkandung pada nota yang diedarkan kepada tuan-tuan pada minggu lepas. Ya, untuk ayat ke-10 ini tuan-tuan rujuk pada nota yang ada diberikan pada minggu yang lalu. Ayat 10 ini sebelum kita bincang dengan lebih lanjut, izinkan saya menghubung kaitkan apakah kaitan ayat ke-10 dengan ayat yang sebelumnya, iaitu ayat yang ke-9. Salah satu cara untuk memahami ayat-ayat Al-Quran adalah melihat hubung kait di antara satu ayat kepada ayat yang lain. Seperti ayat 10, dia ada berkaitan dengan ayat yang ke-9. Ayat 9 yang kita belajar pada minggu lepas, siri yang ke-10, kita telah mempelajari, Allah telah membawa kita bagaimana keadaan orang yang berada di dalam neraka, yang mereka ini telah membuat pengakuan. Ya, mereka telah mengaku bahawa bahawa mereka mereka tidak menggunakan pendengaran, mereka tidak menggunakan akal fikiran yang Allah beri untuk dimanfaatkan dengan sebaik yang mungkin, khususnya mereka tidak gunakan telinga itu untuk mendengar nasihat, peringatan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan rasul-rasul yang lain. Begitu juga mereka ini tidak mahu memikir, tidak mahu berfikir yang mana benar, yang mana tak benar, yang mana salah, yang mana tidak salah, menyebabkan mereka digolongkan oleh Allah sebab di dalam sebagai penghuni neraka As-Sa'ir. Malam ni ayat ke-10 kita masih lagi membincangkan tentang manusia yang sama yang berada di dalam neraka pada ayat nombor 9 ini
Tetapi ayat nombor 10 ini dia merujuk kepada ayat nombor 10 ya. Kejap saya macam tertinggal. Oh, kita sebenarnya ayat nombor 11. Saya minta maaf tuan-tuan ya. Okey, minta maaf banyak-banyak. Kan kita ayat nombor 11 kan. Tuan boleh dengar tak suara saya? Boleh dengar? Mohon respon dari tuan-tuan dan puan, maklum balas. Boleh dengar tak suara? Boleh Ustaz. Oh, boleh. Okey. Jadi saya minta maaf kerana saya tersilap sebenarnya. Sebenarnya kita dah belajar ayat nombor 10 ni. Sepatutnya kita belajar malam ni ayat nombor 11. Siri yang ke-11, ayat yang ke-11. Jadi saya mohon maaf di atas kecuaian, kesilapan menyebutkan apa yang kita dah belajar. Sepatutnya malam ni kita belajar ayat nombor 11. Jadi ayat nombor 11 ada berkaitan dengan ayat nombor 10. Jadi ayat 10 inilah yang mereka telah membuat apa? Mereka telah membuat pengakuan. Pengakuan tentang apa? Tentang mereka tidak menggunakan deria pendengaran dan juga mereka tidak menggunakan akal yang Allah berikan kepada mereka menyebabkan mereka dihuman oleh Allah, mereka menjadi penghuni neraka as-sa'ir. Okey. Jadi ayat malam ni adalah ayat nombor 11. Okey. Ayat 11 ni dia merujuk kepada pengakuan terhadap dosa. Okey. Kalau sebelum ni mereka mengaku akan kesilapan mereka, tidak mahu mendengar hidayah, tak mahu berfikir dengan hidayah yang mereka dapat. Jadi akhirnya kesemua maklumat tersebut adalah merupakan pengakuan terhadap dosa, yang mana pengakuan ini menjadi penyebab kepada mereka mendapat kebinasaan. Jadi ayat 11 ni dia seperti kesimpulan bagi apa yang ahli neraka tu apa yang dia dah buat semasa dekat dunia tu, kesimpulannya dia duduk pada ayat nombor 11. Mereka buat pengakuan terhadap dosa. Kalau sebelum ni mereka cerita tentang bagaimana mereka boleh dimasukkan ke dalam api neraka, maka pada ayat 11 ni mereka menyebut tentang sebenarnya apa yang mereka dah buat yang menjadi penyebab mereka mendapat kebinasaan. Okey, kita akan bincangkan ayat nombor 11 pada malam ini. Okey, ayat 11 berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'tarafu bidzambihim fasuhqan li'ashabis sa'ir. Fa'tarafu membawa makna fa, huruf fa membawa makna maka, justru itu mereka buat apa? I'tarafu, maksudnya mereka i'tiraf. Kita dalam perbualan bahasa kita pun kita sebut i'tiraf, i'tiraf, i'tiraf. Rupanya i'tiraf tu adalah ayat Al-Quran, bahasa Al-Quran. Fa'tarafu, mereka telah mengakui, mereka telah mengiktiraf. Tentang apa? Bidzambihim, terhadap dosa mereka. Hanya disebut macam satu dosa saja. Sedangkan dosa mereka buat banyak. Tapi kenapa digunakan bidzambihim terhadap dosa mereka? Nanti kita akan ulang. Maknanya ahli neraka yang jadi penghuni neraka sa'ir tu, dalam neraka sa'ir tu mereka telah mengiktiraf dosa yang mereka buat. Disebabkan pengiktirafan mereka inilah, pengakuan mereka inilah menyebabkan apa? Fasuhqal, maka kebinasaanlah li'ashabis sa'ir, bagi penghuni neraka as-sa'ir. Okey, faham tak ayat ni? Mereka telah mengakui.
dosa yang mereka telah lakukan. Ada para ulama tafsir mengatakan kenapa Allah Ta'ala sebut dosa saja. Sebab kalau ikutkan, kalau dosa dia ada huruf waw selepas nun tu, dia akan jadi macam, sepatutnya adalah zunubun. Dia macam zunubun, dosa, tapi dia dambihim, macam satu dosa. Ada para ulama tafsir mengatakan satu dosa yang mereka buat ni pun sudah berat, yang melayakkan mereka masuk ke neraka, apatah lagi dosa-dosa yang lain. Sebab itu cukup disebutkan dengan singular dalam bilangan satu, dosa mereka. Jadi apabila dah ada pengakuan ni, mereka memang tak boleh lari, mereka akan buat pengakuan. Maka mereka layak mendapat apa? Kebinasaan. Fasuqan. Kebinasaan tersebut, kebinasaan macam mana? Di mana? Maka mereka menjadi, kebinasaan tu mereka menjadi apa? Ashabis sa'id. Maka kebinasaan itu sudah pasti kebinasaan apabila Allah masukkan ke dalam neraka as-sa'id. Okey, ayat sebelah ni dia tak susah untuk kita faham dia. Okey, jelas ya? Okey. So kita terus pergi kepada perincian ayat tentang kebinasaan, fasuqan. Fasuqan ni, kebinasaan ni, mari kita baca ulasan yang dibuat oleh Syekh As-Sa'di dalam tafsir dia Taysirul Karim Ar-Rahman. Okey. Dia kata perkataan fasuqan tu, dia kata amat jauh, rugi dan sengsaralah mereka. Okey. Alangkah sengsaranya dan hinanya mereka kerana tidak mendapat pahala. Jadi kalau kita baca dekat perkataan ni, kebinasaan. Okey, ada tak siapa-siapa yang terjemahannya dalam Quran terjemahan dia ada terjemahan lain pada perkataan fasuqan? Ada tak? Yang ini maksudnya kebinasaan. Kenapa mereka dapat kebinasaan? Maka diulas di sini. Jadi ini ulasan Al-Imam Sa'di. Sebab apa mereka mendapat kebinasaan? Sebab mereka tak dapat pahala dari Allah. Lepas tu mereka selama-lamanya berada dalam siksaan neraka yang menyala-nyala, yang membakar jasad mereka hingga ke hati. Okey, ini ulasan yang dibuat oleh Syekh As-Sa'di dalam tafsirnya Taysir Al-Karimu Ar-Rahman. Okey, kita kuatkan lagi, kukuhkan lagi makna fasuqan ni. Okey, kalau rujuk dalam tafsir Al-Misbah, seperti gambar kitab tafsir yang tuan nampak ni, dalam tafsir Al-Misbah, Pak Quraisyihah dia kata perkataan fasuqan pada mula-mula asalnya bererti jauh. Asalnya makna jauh. Fasuqan tu macam jauh. Okey. Kalimah ini digunakan untuk menggambarkan jauh dari apa? Jauh dari rahmat Allah. Okey, kita tambah. Asalnya fasuqan tu dia bermakna jauh. Okey. Jauh dari apa? Jauh daripada rahmat Allah. Ni tambah lagi maklumat. Jauh dari rahmat Allah. Okey, kalau jauh dari rahmat Allah jadi apa? Pak Quraisyah ulas. Sesiapa yang dijauhkan dari rahmat Allah pastilah akan binasa. Dekat sini kata-kata dia lain. Nampak tak? Sebab kalau kita baca terjemahan, fasuqan tu diterjemah kebinasaan sahaja kan, kebinasaan tu. Tapi kalau baca ulasan lagi, kenapa mereka yang mengakui dosa mereka dah buat, mereka mendapat kebinasaan? Kerana kata Pak Quraisyihah, kenapa mereka dapat kebinasaan? Kerana mereka jauh daripada mendapat rahmat Allah.
Jadi siapa-siapa yang jauh daripada mendapat rahmat Allah, maka pastilah dia akan binasa. Sebab apa? Sebab rahmat Allah inilah jalan satu-satunya nak mendapat balasan syurga. Tapi kalau tak dapat rahmat Allah, ke mana? Sudahlah pasti dia akan mendapat kebinasaan. Okey, faham tak ulatan Pak Quraisyhab? Lepas tu beliau kata lagi, oleh kerana itu, kalimah fasuqan ini difahami juga dengan erti kebinasaan. Inilah yang dalam terjemahan kita. Tapi kalau kita belajar pada malam ni, kenapa binasa? Kenapa mereka mendapat kebinasaan? Oh, rupa-rupanya mereka ini jauh daripada mendapat rahmat Allah. Kerana fasuqan itu sendiri, kalimah asalnya adalah jauh. Jadi jauh dari apa? Jauh dari rahmat Allah. Apabila jauh dari rahmat Allah, maka pastilah mereka akan binasa. Kalau nak mantap lagi perkataan fasuqan, ya, fasuqan ni kalau nak bagi ada rasa lagi, nak bagi perkataan suqan ni dia ingat sampai bila-bila betapa dahsyatnya siapa yang dapat perkataan suqan ni, kalau dipanggil dia fasuqan ni. Kalau nak tahu lagi dengan lebih lanjut, kita baca hadis Nabi SAW yang berikut. Okey, lagi kita dalami, lagi kita dapat perkataan fasuqan ni dengan lebih apa? Dengan lebih padu. Bukan kita baca fasuqan saja. Tetapi apabila dengar perkataan suqan ni, berat perkataan suqan ni. Okey, mari kita sama-sama menghayati hadis Nabi SAW. Hadis ni sebenarnya dia dikaitkan dengan ni, telaga ataupun kolam air di hari akhirat, telaga Nabi. Telaga ni maknanya tempat air yang diminum oleh umat ketika mana mereka berada terik di bawah kepanasan matahari. Haus, maka nak minum kehausan itu, maka di hari akhirat ada satu telaga. Telaga Nabi Muhammad SAW yang paling besar. Air dia paling jernih, paling manis. Nabi kata kalau dapat minum sekali, tak akan hilang dah dahaga dia. Jadi kita baca terjemahan hadis. Kenapa kita kena baca hadis ni? Kerana dalam hadis tu ada perkataan suqan. Kita baca dalam hadis tu. Kita baca terjemahan dia dulu. Okey, sabda Nabi SAW, aku adalah orang pertama yang akan mendatangi telaga. Ataupun al-haud ni dia adalah seperti kolam air. Okey. Jadi Nabi kata sesiapa yang mendatangi, dapat pergi dekat telaga tu, dia pasti dapat minum air dia. Okey. Lepas tu siapa yang dapat minum air tu, dia tak akan dahaga dah selama-lamanya. Masya-Allah. Ini yang kita nak ni. Apabila matahari terik atas kepala, kita akan pergi dekat telaga Nabi SAW yang air dia itu daripada sungai Al-Kautsar. Sebab tu sesiapa yang pernah mempelajari tadabbur suratul Kautsar, dia akan faham tentang telaga ni. Kerana Al-Kautsar adalah sungai dalam syurga. Tetapi sungai dalam syurga tu, dia ada dua saluran. Saluran dia tu macam pipe lah. Saluran dia tu, dia alirkan air dekat sungai Al-Kautsar tu sampai ke padang mahsyar. Dekat padang mahsyar tu ada telaga. So air itulah yang ada pada Al-Haud, iaitu telaga. Nabi kata siapa dapat pergi dekat telaga tu, dia akan dapat minum air tu. Kalau siapa dapat minum air tu, dia tak akan dahaga dah selama-lamanya. Lepas tu kata Nabi SAW, datang satu grup, datang satu kumpulan kepada aku. Pergi dekat telaga tu lah. Nabi kata mereka kenal, Nabi kata aku kenal mereka. Mereka pun kenal aku. Maknanya Nabi tahu, oh untuk umat dia tu. Umat dia tu pun kenal Nabi. Sebab Nabi jaga kat telaga tu. Maka Nabi kata, tetapi aku dihalang daripada berjumpa dengan mereka. Lepas tu panjang lagi hadis dia. Maksudnya, mereka dah nak sampai kat telaga tu, tetapi mereka dihalang, disekat kumpulan manusia tadi daripada datang dekat dengan Nabi. Lalu
Nabi SAW dia sebutlah, hadis ni panjang lagi tapi saya potong, kita nak ambil kepada isi penting dia. Lalu Nabi sebut, Nabi kata, mereka ni umat aku, mereka ni umat aku. Maknanya Nabi bertanya-tanya, kenapa mereka ni tak diberi izin untuk menghampiri telaga? Nabi kata, itu umat aku. Lalu terdapat suara yang menyeru, suara para malaikat mengatakan apa? Kamu tak tahu apa yang mereka buat setelah kamu wafat, Muhammad. Nabi dia tak tahu apa umat dia buat lepas dia wafat. Yang Nabi tahu, Nabi kenal, itu umat dia. Itu umat dia. Jadi umat dia berhak dapat minum air telaga tu. Tapi rupa-rupanya dihalang. Lepas Nabi SAW tahu apa? Tahu cerita sebenar, rupa-rupanya selepas Nabi wafat ni umat dia memandai-mandai buat ajaran agama sendiri. Mereka mengubah ajaran Nabi. Antara maksudnya adalah orang yang murtad. Kan? Lalu lepas Nabi tahu jawapan tu, Nabi buat apa? Inilah tulisan warna kuning. Ini dalam hadis Nabi yang kita jumpa dekat ayat Quran tadi, ayat nombor 11 tu. Nabi kata apa? Suqan. Nabi kata apa? Apa makna suqan ni? Nabi kata, pergilah jauh-jauh. Maknanya Nabi halau. Kita bayangkan. Nabi halau umat dia, yang mana umat dia ni rupa-rupanya mereka telah mengubah apa yang telah Nabi ajar semasa Nabi hidup. Nabi tinggalkan ayat Quran, Nabi tinggalkan hadis Nabi. Tapi mereka buat amal ni berbeza dengan apa Nabi buat. Mengubah ajaran Nabi. Selepas Nabi wafat. Nabi buat apa? Nabi halau mereka ni. Halau tu macam apa? Kau pergi jauh-jauh. Tuan-tuan, Nabi halau. Jadi perkataan pergilah jauh ni, ini yang kita nak ulas dekat surah, dekat ayat 11 ni, perkataan suqan ni. Sebab kalau kita baca dekat sini, kita jumpa kebinasaan. Tapi kalau kita baca dekat Taksi Misbah tadi, dengan hadis tadi, seolah-olah dia bermaksud apa jauh? Jauh dari apa? Jauh dari rahmat. Bila jauh dari rahmat, binasalah. Rupanya kebinasaan ini, dia merujuk kepada dijauhkan. Seperti mana Nabi sebut tadi, Nabi halau dia. Jadi siapa-siapa yang telah mengakui dosa yang dia buat, maka sudah pastilah dia akan jauh daripada syurga, jauh dari rahmat Allah. Maka sudah pasti akan masuk kepada kebinasaan. Kalau ada orang tanya, kalau tak mengaku boleh tak? Tak bolehlah tak mengaku, sebab ada bukti. Seperti mana yang kita baca ayat nombor 10, mereka dah mengatakan, mereka dah buat pengakuan. Kan, Rasul dah hantar, betul tak? Mereka tak dengar betul hidayah dan sebagainya. Jelaskan tentang ayat nombor 11 ni. Okey, kemudian kita terus pergi kepada tindakan selepas tadabbur. Okey. Sebelum tu saya ingin buat verification dari tuan-tuan pengesahan. Suara saya boleh dengar dengan baik ke? Talian saya ni okey, alhamdulillah. Boleh Ustaz. Ada sangkut-sangkut ataupun lancar? Lancar. Okey, alhamdulillah. Ya. Jadi kalau ada sangkut-sangkut ataupun terputus ke apa, saya minta maaf sebab saya bergantung kepada talian hotspot Celcom sebab saya berada di luar, pada luar kawasan. Jadi kalau ada gangguan tu saya mohon maaf banyak-banyak pada tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Kita teruskan lagi dengan tindakan selepas tadabbur. Maksudnya kita dah faham ayat nombor 11, kita dah faham ayat nombor 10. Kan? Kalau kita belajar ayat nombor 10, kita dah belajar tentang Allah bagi telinga untuk mendengar hidayah tapi tak nak gunakan. Lepas tu Allah bagi akal, otak boleh berfikir
yang mana baik, yang mana betul, mereka tak gunakan sebaik yang mungkin. Lepas tu ayat nombor 11 kesimpulannya, mereka ini yang telah menyesal ke, dah buat pengakuan ke, mereka ini mendapat kebinasaan iaitu jauh dari rahmat Allah, menyebabkan mereka dimasukkan ke dalam neraka sa'ir. So apa tindakan kita nak buat? Okey. Ini sekadar contoh, sepanjang saya membimbing slot tadabbur ni, mungkin tuan-tuan berguru dengan orang lain, belajar dengan orang lain, mungkin cara dia berbezalah. Okay, tetapi untuk bimbingan yang kita lakukan ini, setelah kita faham tafsiran ayat, kita akan menyenaraikan apa tindakan kita kena buat. Okey, jadi saya bagi satu contoh. Daripada ayat yang saya faham, ayat nombor 10 dan ayat nombor 11 ni, saya dapat satu tindakan, iaitu segera kita kena apa? Kita kena beriman, lepas tu kita kena beramal dan kita bertaubat selagi mana peluang masih ada. Faham tak? Kejap Kejap. Ini saya letakkan ayat ni jap. Kejap ya. Okey, maksudnya macam ni. Maksud dia macam ni. Okey, begini ya. Okey, ni menggunakan akal kan, dah siap. Okey, maksudnya begini. Kat mana kaitan dia kan? Okey, maksudnya begini. Okey, maksud dia maksudnya begini. Okey, nak fahamkan ni supaya kita faham macam mana tindakan ni boleh jadi senarai tindakan. Nak kaitkan dengan ayat mana? Maksudnya kesimpulan daripada ayat yang sebut tentang penghuni neraka ni kan, betul tak? Kan mereka, maksudnya kan mereka dah masuk neraka, baru mereka nak buat pengakuan. Masuk neraka ni mereka dah diazab. Jadi masa dah kena azab tu, barulah macam nak minta kesian, nak buat pengakuan, nak buat pengiktirafan. Mereka ingat dapat peluang dimaafkan ke? Tidak. Jadi kita tak nak jadi manusia yang azab depan mata, baru kita nak mengaku. Baru kita nak mengaku, baru kita nak menyesal. Yang tu tak boleh. Jadi kita ambil dia punya tindakan dia adalah cepat-cepat kita beriman. Cepat-cepat kita beramal dan kita bertaubat selagi mana peluang masih ada. Kita tak nak macam jadi penghuni neraka sa'ir kan. Mereka dah masuk dalam neraka sa'ir, baru nak cakap kalaulah kami ni mendengar. Dalam di akhirat tak boleh kata dah, tak boleh nak guna perkataan lau. Kalaulah dekat dunia kami bersedekah, kalaulah kami bertaubat, kalau dekat akhirat dah tak boleh lagi lau tu. Tak boleh lagi nak menyesal kalau dah tak ada dah. Jadi daripada hasil ayat itu, kita letak satu tindakan selagi mana peluang tu masih ada, kita manfaatkan. Apa dia? Pertama, tentulah beriman. Tak cukup beriman je, kena beramal. Lepas tu, kita yang sentiasa jatuh dalam dosa, maka kita ambil peluang bertaubat selagi mana peluang masih ada. Kita jelas tak tentang tindakan ini? Kan, sebab kita belajar kita belajar pada ayat nombor 8, ayat nombor 9, ayat nombor 10 sampai ayat nombor 11 ni, dia cerita tentang manusia yang dah dicampak dah berada dalam neraka, barulah mereka nak mengaku. Jadi kita tak nak macam tu. Jadi kita ambil peluang untuk kita baiki diri kita, taubat pada Allah Azza wa Jalla selagi mana peluang masih ada. Okey. Tindakan ini sebenarnya dikukuhkan juga dengan beberapa ayat lain. Ayat lain tu, salah satu rujukan kita boleh ambil dalam surah Al-An'am ayat 158.
Kita tengok surah Al-An'am ayat 158. Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala bagi tahu kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yauma ya'ti ba'du ayati rabbik la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khaira. Okey, ayat ni dia panjang, tapi kita ambil terus kepada potongan ayat tu. Tuhan kata, pada hari datangnya sebahagian daripada tanda-tanda Tuhanmu itu. Tanda-tanda Tuhanmu itu, maksud dia merujuk kepada tanda-tanda besar kiamat. Contohnya kan, duduk leka lalai, tiba-tiba tengok, matahari dah keluar daripada barat. Sudah, masa tu baru nak apa? Masa tu baru nak beriman. Jadi inilah ayat Quran tu kata, waktu datangnya sebahagian daripada tanda-tanda kekuasaan Allah itu tidak berfaedah lagi iman seseorang yang tidak beriman sebelum itu. Dia nombor satu dekat sini. Nombor satu dekat isu ni. Isu dia ni. Nombor satu ni. Dekat tidak berfaedah lagi iman. Maksud dia nombor satu di situasi pertama, kalau sebelum datangnya tanda-tanda besar kiamat tu, mereka tak pernah nak percaya tentang hari akhirat, tak pernah nak mengakui Nabi Muhammad tu Rasul kan. Contoh, tiba-tiba dia tengok, Isa turun. Lepas tu tengok, matahari nak berubah dah. Waktu tu baru nak mengaku beriman. Waktu tu kata Allah, tak faedah lagi dah. Masa tu baru nak beriman. Yang mana sebelum datang tanda tu, mereka tak nak beriman. Itu nombor satu. Nombor dua, Allah Ta'ala kata, yang tidak berusaha mengerjakan kebaikan mengenai imannya. Nombor dua, ada orang dia beriman, tapi dia tak nak upgrade amal dia. Dia tak nak tambah buat amal, dia tak nak baiki diri dia. Dia beriman, tapi amal dia mungkin sikit, amal dia mungkin tak banyak, amal dia mungkin main-main. Tapi waktu dia tengok tanda kiamat besar tu dah berlaku, barulah dia mula-mula nak baca Quran ke, boleh nak banyak solat ke, masa tu dah tak boleh dah tak berfaedah. Faham kan? Ada dua. Kita ambil ayat Quran ni nak mengukuhkan tindakan kita tadi. Tindakan yang kita senaraikan ini adalah hasil kita memahami tentang betapa menyesalnya orang yang berada di dalam neraka itu. Jadi kita tak nak jadi macam tu. Okey, lepas tu kita tengok ayat lain. Okey. Kita ambil contoh kisah Firaun dalam surah Yunus ayat 90 hingga 92. Siapa yang dah ikuti kronologi kisah Nabi Musa, setiap hari Ahad dah jumpa dah ayat ni. Yang mana Firaun sebelum ni dapat banyak peluang untuk bertaubat. Allah bagi dia banyak peluang. Banyak tahun Allah bagi dia. Tetapi dia tak nak juga nak beriman, sampailah paling klimaks sekali waktu dia kejar Nabi Musa, tiba-tiba inilah ayat dia. Tuhan kata apa? Wajawazna bi bani Israil al-bahr. Kami bawakan Bani Israel ke seberang laut. فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُ بَغْيَ وَعَدْوَ. Lalu Bani Israel ni kena kejar oleh Firaun dan tenteranya. Yang mana Firaun tu, kenapa dia nak kejar Bani Israel ni? Kerana mereka nak buat kezaliman, mereka nak menindas Bani Israel. Lepas tu Allah Ta'ala kata apa? Hatta idza adrakahul gharaq. Sehingga apabila Firaun hampir nak tenggelam. Dia nak lemas dah. Sebab laut tu dah nak tutup dah. Kan? Setelah dia terbelah, lepas tu laut tu nak tutup, nak tenggelam dah Firaun. Waktu tu baru Firaun kata apa? Amantu annahu la ilaha illallazi amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin.
Waktu tu baru Firaun kata apa? Aku percaya tiada Tuhan kecuali yang dipercayai oleh Bani Israel dan aku termasuk orang yang berserah diri. Waktu tu baru nak mengaku jadi Islam. Tapi Allah Ta'ala terima tak? Waktu dah azab tu, maka ayat 91 bagi jawapan. Allah Ta'ala kata apa? Tuhan kata, oh baru sekarang wa qad afaita qablu wa kunta minal mufsidin. Allah kata, oh baru sekarang, sedangkan sesungguhnya engkau sejak dahulu telah derhaka, telah menjadi orang melakukan kerosakan. Maknanya Allah Ta'ala kata apa? Oh, dah nak tenggelam, dah nak binasa, baru nak ucap kalimah tauhid, baru nak mengaku Tuhan sebenar adalah Tuhan Bani Israel, baru nak mengaku seorang yang Islam. Allah kata, maknanya Allah Ta'ala tidak menerima. Jadi kita tak naklah daripada kita baca surah Al-Mulk setiap malam sebelum tidur, tapi kita lepaskan peluang nak bertaubat, nak baiki diri. Kan? Jadi kita tak nak, na'udzubillah, kita tak nak jadi orang yang menyesal sangat-sangat apabila sudah diberi azab. Jadi ambil peluang yang Allah beri ni untuk kita tambah baik diri kita. Okey. Habis untuk tindakan. Satu tindakan saja, sekadar untuk contoh. Okey. Kalau tuan-tuan, maksudnya kalau tuan-tuan ada idea lain, kan tuan-tuan akan sebut, saya nak buat tindakan lain lah. Boleh. Sebab supaya tadabbur. Saya tak pasti bagaimana tuan-tuan ikuti metodologi pada guru atau pada mana asatizah yang lain dalam membimbing sesi tadabbur. Okey, tetapi setakat yang saya tahu, untuk tadabbur ni kita mesti kena ada resolusi, kita mesti kena ada tindakan. Sebab kalau kita baca, kita faham, dia tak bawa apa-apa. Dia bukan sekadar faham, tahu, tapi nak bawa ke mana, nak bawa diri itu ke mana. Okey, jelas dekat situ tindakan. Okey. Lepas tu kita nak ambil kepada mutiara hikmah Al-Quran. Kita nak pergi kepada satu tajuk lagi. Apakah kata-kata yang kita boleh jadikan dia slogan. Sebab tu saya namakan dia mutiara hikmah Al-Quran. MUHIQ. Mu tu maksudnya bukan Manchester United. Mu tu maknanya mutiara. Hi tu hikmah, Q tu Quran. Muhiqqah. Okey. Sekadar cadangan, kalau bagi saya jumpa 3 slogan yang boleh saya buat. Saya akan ingat slogan ni sampai bila-bila. Berdasarkan ayat 11, ayat nombor 10 kan, dan ayat sebelum tu. Okey, pertama, jauh dari rahmat Allah pasti akan binasa. Faham tak maksudnya? Kalau siapa-siapa Allah tak bagi rahmat pada dia, habis binasa dia. Okey. Yang kedua, sudah terhantuk baru nak tergadah. Tak sebut apa ya. Tuan faham tak maksud dia? Siapa boleh terangkan? Tergadah. Sudah terhantuk baru tergadah. Okey, tergadah. Okey, siapa boleh terangkan sebenarnya di sebalik peribahasa ni apa maksud dia? Siapa boleh bantu? Saya tahu maksud dia, cuma mungkin tu tak ada maksud lain. Siapa boleh terangkan apa maksud sudah terhantuk? Apa maksud dia? Boleh kongsi kata? Sudah terhantuk kepala baru nak mendongak. Okey, maksud dia lagi jelaskan lagi. Maksudnya sudah terkena musibah baru nak sedar. Dah terkena musibah baru nak sedar. Kalau kita masih ada nyawa tak apa. Tapi kalau kita dah dimasukkan dalam neraka baru nak sedar. Tak boleh macam tu. Kita
peribahasa yang orang tua-tua dulu kita nyatakan sebenarnya selari dengan apa yang ada pada ayat suratul Al-Mulk. Betul tak? Dah merasa panas api neraka, dah dengar suara neraka yang menakutkan sambil menggelegak, hampir-hampir neraka tu nak pecah, barulah nak tersedar. Tak nak macam tu. Okey, yang ketiga, nasi sudah menjadi bubur. Apa maknanya? Siapa boleh kongsikan? Boleh terangkan lagi tak? Nasi sudah menjadi bubur. Ibu-ibu, apa kita nak terangkan? Kalau orang tanya, kenapa nasi sudah menjadi bubur? Apa kaitan dengan surah Al-Mulk? Siapa boleh kaitkan? Tuan nampak tak? Di mana nak kaitkan nasi sudah menjadi bubur dengan ayat nombor 11 dengan ayat nombor 10? Siapa boleh terangkan? Tak apa. Boleh bantu saya. Bantu kawan-kawan kita yang lain. Siapa boleh bagi ulasan sedikit? Apa kaitan dengan ayat kita belajar sebelum ni? Kira dah tak boleh buat apa lagi lah Ustaz. Kira macam ibaratkan ialah kalau nasi dah jadi bubur, dia dah tak boleh lagi kita nak jadikan nasi lagi. Kalau nasi nak jadikan bubur masih boleh, tapi kalau bubur nasi dah jadi bubur memang dah tak boleh lah. Kalau macam kira dah terlambat, dah tak boleh nak repair, tak boleh buat apa. Masya Allah, jazakillah khairan. Betul. Jadi ada tak kaitan ataupun ada tak, nampak tak persesuaian dengan apa yang kita belajar pada ayat mana tadi? Kat mana? Apa perkaitan dekat ayat mana yang kita boleh linkkan? Kita banyak. Kat mana? Ya Ustaz, sebab kalau kita dah ada kat neraka memang dah tak boleh nak patah balik dekat dunia, tak boleh nak buat apa dah. Memang dah kat situ dah. Memang dah tak boleh nak angkat lagi ke mana-mana dah. Ya. Jadi bagi orang yang beriman insya-Allah kalau dah bersih dari dosa, boleh keluar dari neraka insya-Allah. Ya. Jadi peribahasa ni sangat sesuai kita gunakan. Jarang kan guna peribahasa dalam tadabbur. InsyaAllah ni bagus sebenarnya kalau kita gunakan balik peribahasa yang sebenarnya ayat dia pendek tau, tapi kalau orang faham dalam maksud dia kan, nasi sudah menjadi bubur. Nak buat nasi balik dah tak boleh dah, dia jadi bubur dah. Kena pakai beras yang baru kan. Nyesal dah tak boleh dah, duduk dalam neraka dah tak boleh dah, buat apa-apa dah. Kan? Lepas tu dah kena azab baru nak sedar. Dah tak boleh dah. Sebab tu kita letakkan tadi pada tindakan selepas tadabbur. Sebab tu kita belajar tadabbur ni bukan sekadar kita nak baca saja, tetapi kita nak jadikan panduan. Rupa-rupanya dah lama dah Allah tegur, dah lama dah Allah bagi peringatan. Dah lama dah. Jadi kalau orang masuk neraka tu sebenarnya memang layak. Sebab apa? Sebab peluang dah bagi pacar indera boleh mendengar, boleh berfikir. Betul tak? Salah siapa? Salah diri sendiri. Jadi itulah di antara mutiara hikmah, slogan, tagline yang boleh saya cadangkan untuk pembelajaran kita pada malam ini. Jadi kalau ibu-ibu, tuan-tuan dan perempuan nak tambah lebih lagi tak apa. Boleh. Asalkan kita ingat selama ni kita jarang guna nasi sudah menjadi bubur ni. Tapi malam ni kita teringat balik. Ada kaitan dengan Al-Mulk. Lepas ni baca saja Al-Mulk sampai ayat nombor 10 kan. Sampai ayat nombor 11 kan. Kita teringat peribahasa ni. Jadi mudahkan kita mengingati ayat tadi. Jadi moga-moga kita semua dijauhkan oleh Allah daripada manusia yang sudah terhantuk baru nak tersedar. Kita tidak mahu menjadi nafi dalam kumpulan manusia yang nasi sudah menjadi bubur. Kerja kita buat apa? Kerja kita cari rahmat Allah. Sebab apa? Kalau kita jauh dari rahmat Allah, pasti kita akan binasa. Pasti kita akan
binasa. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Jadi itulah yang dapat saya kongsikan untuk ayat yang ke-11. Jadi kita nak pergi kepada ayat nombor 12. Okey. Sebelum kita pergi kepada ayat nombor kenapa ayat 11 ya? Saya tersilap ni, sepatutnya ayat nombor 12. Oh, saya tersilap. Okey, tak apa. Dekat nota ni saya minta tolong betulkan ya. Dia sebenarnya dekat sini sepatutnya ayat nombor 12. Saya mohon maaf banyak. Ya, agak tak tersusun jadual hari ini. Kelemahan diri peribadi saya, bukan masa tak cukup, tapi kita menguruskan masa tak baik. Okey, ni ayat 12 sebenarnya. Dekat sini sebenarnya ayat 11 sepatutnya. Okey, tak apa. Nanti saya baiki nota ni, nanti saya akan masukkan semula dekat link Google Drive untuk nota surah Al-Nur. Saya tak ada edarkan lagi nota ni pada tuan-puan, tapi tak apa, nanti saya akan masukkan. Saya kemas skenikan dulu, ada hikmah saya tak ebahkan lagi. Okey, sekarang kita nak bincang ayat nombor 12. Ayat nombor 12 ni sebelum kita bincang, kita tak sempat nak bincang malam ni. Okay, sebab saya mohon untuk berhenti agak cepat sikit pada malam ni kerana ada beberapa perkara yang saya perlukan masa. Jadi kita akan sambung ayat 12 ni pada minggu depan. Cuma kita ulas ringkas dulu. Okey, ayat nombor 11 ni, ayat nombor 12 ni dah masuk cerita pasal apa? Ayat nombor 12 ni. Okey. Sebenarnya ayat nombor 12 ni dia nak cerita tentang penyelamat. Penyelamat apa? Daripada menjadi penghuni neraka as-sa'ir. Ini jawapan dia. Ini hubung kait dia dengan ayat-ayat sebelum ni. Faham kan maksud dia? Maksudnya ayat nombor 12 ni sebenarnya tentang apa? Sebenarnya tentang tentang syurga. Tentang syurga. Kenapa ada ayat tentang syurga? Apa link dia hubung kait dengan ayat sebelum ni? Bermakna siapa yang dimasukkan ke dalam syurga, dia selamatlah dari neraka. Tetapi nak ke syurga ni, nak selamat dari neraka ni, apa dia kena buat? Ayat 12 bagi jawapan. Ayat 12 ada jawapan dia. Okay, nampak tak? Dia dari sudut intipati ayat nombor 12. Okey. Kita lanjutkan sedikit, tapi ayat tu kita tak ulas malam ni, kita kena ulas pada minggu hadapan. Okey, minggu depan Allah Taala bawa kita pergi ke dalam syurga. Tapi Allah cerita ringkas saja. Kalau sebelum ni Allah dah bawa kita mengembara, tengok apa jadi kepada penghuni neraka sa'ir, kan? Jadi kita pergi kepada satu kerajaan yang lain, iaitu apa? Syurga. Okey. Jadi kalau kita tengok dekat sini macam ni. Okey, perhatikan baik-baik. Okey, waktu kita belajar tentang neraka ayat berapa? Kita belajar pada ayat berapa pasal neraka tu? Ayat nombor 11 kan? Start daripada ayat nombor berapa pasal neraka tu? Siapa masih ingat? Tak ingat ya? Okey, tak apa. Saya jawab soalan dia. Bermula ayat 6. Ayat 6 sampai 11 Allah cerita tentang neraka. Lepas tu Allah bawa kita pasal syurga. Tapi satu ayat saja. Ayat nombor berapa? Ayat nombor 12. Okey. Maksud dia begini. Kalau kita baca mana-mana surah dalam Al-Quran, kita bacalah mana-mana ayat di dalam Quran, Allah Ta'ala kalau dia cerita tentang neraka, Allah Ta'ala akan bawa pasangannya, iaitu pasal syurga. Ataupun kalau Allah cerita pasal syurga, mesti ada Allah Ta'ala cerita tentang neraka. Mesti Allah bawa dua-dua ni. Beza dia, membezakan dia pada kandungan ayat. Kandungan ayat. Kadang-kadang
dalam satu surah tu cerita pasal neraka ni ayatnya lebih panjang daripada syurga. Macam surah Al-Mulk. Seperti surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk, ayat pasal syurga ni satu je, ayat nombor 12. Tapi pasal neraka ni, ya Allah, banyaknya ayat. Ayat 6, 7, 8, 9, 10 sampai 11. Tapi ada tak pasal syurga? Ada. Begitu juga kadang-kadang Allah cerita pasal syurga banyak ayat. Berbeza dengan neraka. Contohnya surah apa? Contohnya, kejap ya. Okey. Contohnya macam surah Al-Insan. Kalau kita baca surah Al-Insan kan, siapa yang hafal surah Al-Insan, dia akan jumpa ayat pasal syurga, tak silap saya sampai 12 ayat. Kalau saya salah tolong betulkan ya, hampir macam 12 ayat. Inilah surah Insan. Pasal syurga panjang ayat dia, banyak ayat dia. Tetapi kalau dia buka pasal neraka, satu ayat aja dalam surah Insan. Mesti ada sebab. Nampak? Ini pembeza dia. Kadang-kadang mungkin ayat dia sama. Mungkin lebih kurang sampai sama bilangan ayat. Tapi yang kita nak cerita adalah cantiknya, bijaksananya Allah Ta'ala dalam dia mendidik kita, dalam dia bimbing kita. Kalau dia bawa pasal neraka, dia akan bawa datang pasal syurga. Cuma bedanya pada bilangan ayat tadi. Macam seperti saya sebutkan tadi. Dalam surah Al-Mulk, pasal neraka ni lebih banyak daripada syurga. Mesti ada sebab dia. InsyaAllah pada minggu yang berikutnya nanti kita akan berkongsi lagi maklumat kenapa ayat pasal neraka ni lebih mendominasi dalam surah Al-Mulk yang 30 ayat tu berbanding dengan syurga. Dekat sini dia akan bagi kita, dia akan membantu kita memahami suasana ketika ayat tu turun macam mana, ayat ni sebenarnya ditujukan kepada siapa. InsyaAllah itu kita akan ulas pada kuliah akan datang. Okey. Kenapa Allah gunakan dua-dua ni? Pertama kita kena ingat, neraka, ingat. Pertama kita kena ingat begini. Setiap Allah ciptakan tu dia ada pasangan. Pasangan tu maksudnya kalau neraka pasangannya adalah syurga. Kalau dunia pasangannya adalah akhirat. Sebab tu kalau orang faham bab pasangan tu, dia akan ingat akhirat. Lepas tu kalau orang kejar dunia, dia terlupa pasangan dunia tu adalah akhirat. Begitu juga kalau hidup, pasangannya adalah mati. Macam tu. Jadi Allah Ta'ala bawa. Dalam masa yang sama, kenapa Allah nak bawa dua perkara ni? Sebenarnya tujuan Allah cerita pasal neraka ni adalah untuk menakut-nakutkan dengan azab. Di sini datangnya sifat khauf, sifat takut yang perlu ada pada kita dalam hidup kita. Tapi dalam masa yang sama, Allah bawa pasal syurga. Syurga ni menggembirakan kita dengan nikmat. Sebab kadang-kadang ada orang dekat dunia ni, kalau kita cerita pasal nikmat syurga, dapat mewah, dapat apa, ada orang tu kalau dia dah kaya sangat kan, dia mungkin tak ada rasa, sebab dia dah rasa senang sangatlah dekat dunia. Tetapi kita jangan tinggalkan teknik neraka ni. Kita kena cerita pula pasal neraka. Mungkin apabila kita cerita pasal neraka, dia takutnya aku. Dia ada terkesan dekat situ. Tapi kalau ada orang yang susah, kan, dia susah nak dapat kesenangan, nak dapat kesesaan nikmat tu. Jadi kalau kita pasal syurga, dia akan bestnya nak masuk syurga. Dia macam tu. Itulah kaedah yang Allah buat. Dua-dua maklumat tersebut. Jadi syurga ni nanti dia akan membawa kepada sifat apa? Sifat harap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey. Nampak tak dari sudut kebijaksanaan ataupun kenapa Allah Ta'ala nak datangkan dua maklumat ini di dalam surah Al-Mulk. Tapi bukan surah Al-Mulk saja, tapi kaedah ini dia terpakai pada surah-surah yang lain. Dia begitu. Kalau kita nak cerita pada orang kaya pasal syurga, maybe dia tak macam, sebab apa? Sebab dia dah lebih sangat dah, kan? Dia rasa kemewahan tu macam
Tapi kalau orang yang susah cerita tentang dapat nikmat-nikmat ni, dia rasa dia pendekatan dia berbeza. Begitulah Al-Quranul Karim. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Okey. Kita bincang nanti ayat tu pada minggu hadapan, insya-Allah ta'ala. Baik, kita dah 10.20, kita dah 1 jam. Kita mula tadi pada pukul 9 suku. Jadi saya buka mana-mana soalan kalau ada. Kalau ada soalan yang mampu saya jawab, saya jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada satu soalan. Ya, Puan Sarifah. Okey. Ya, Puan Sarifah. Kalau saya biasa baca terjemahan, dia kata kalau kita masuk neraka itu selama dan selama-lamanya. Dan apa lagi, lupa dah. Lagi. Lepas tu ada ayat lagi mengatakan, mereka mengatakan yang masuk neraka itu adalah pada hari-hari yang terhitung. Hari terhitung. Maknanya bilangan hari itu terhitung masuk neraka tu. Maksudnya? Tapi bila kita dengar ceramah ustaz-ustaz, dia kata bila kita masuk neraka, dosa kita tu macam dihapuskan, azab tu atas balasan dosa kita, lepas tu kita akan diangkat dan masuk dalam syurga bagi orang Islam. Tak bercanggah ke tu? Okey. Dia begini. Ada 2 jenis golongan yang masuk neraka. Golongan yang pertama, dia masuk neraka dan memang tak boleh keluar buat selama-lamanya. Khalidina fiha abada. Itu kumpulan pertama. Ada kumpulan kedua, dia dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka, okey, kerana dosanya lebih mendominasi daripada pahalanya. Ini kita ambil contohnya macam suratul Qari'ah. Tetapi ada kumpulan yang kedua ni, dia tidak diazab selama-lamanya dalam neraka. Maknanya dia ada peluang untuk keluar daripada neraka. Ini kumpulan kedua. Okey. Kumpulan kedua ini siapa? Dan kumpulan pertama tu siapa? Kumpulan pertama tadi, ia merujuk kepada orang yang mati, orang yang kafir, mati dalam keadaan kafir, ataupun orang yang mati dalam keadaan mempunyai kesyirikan, ataupun yang ketiga kalau dia mati dalam keadaan ada penyakit seperti orang munafik. Ni kumpulan ni kalau dia mati, macam dia mati memang dalam keadaan dia syirik pada Allah, dia mati selama-lamanya, dia tak akan boleh keluar daripada api neraka. Tak ada seorang pun yang boleh bagi syafaat nak keluarkan orang tu daripada neraka. Tak ada seorang pun boleh buat. Sebab apa? Sebab dia mati dalam keadaan kafir. Dia mati dalam keadaan mensyirikkan Allah. Kumpulan kedua ni, dia mati. Waktu dia mati tu, penghujung hidup dia tu, nyawa dia tu, dia mati, dia ada buat dosa besar. Dia ada buat dosa besar. Tetapi dalam sanubari dia tu, dia tetap meyakini Tuhan tu Allah. Orang yang macam ni, Allah Ta'ala azab dia di dalam, kalau Allah mengkehendaki, dia diazab di dalam neraka. Okey, dia begini. Orang yang kedua ni sebenarnya dia bergantung pada kehendak Allah lah. Allah Ta'ala boleh ampunkan dosa dia, masuk ke dalam syurga, ataupun Allah mengkehendaki dia diazab di dalam api neraka, kemudian dia akan dikeluarkan oleh Allah. Dikeluarkan oleh Allah dari neraka itu, iaitu bergantung kepada jenis dosa yang dia buat. Cuma setakat dapatan saya, belum jumpa lagi spesifik menceritakan contoh, kalau dia buat dosa besar, mencuri berapa tahun dalam neraka, itu tak ada. Tak jumpa lagi spesifik tahun tu. Cuma diberitahu bahawa tidak kekal ia di dalam neraka. Itu saja. Cuma kita semua jangan termasuk salah satu daripada 2 kumpulan ni. Sebab apa? Sebab nanti orang yang masuk neraka ni tahu tak? Azab neraka paling ringan apa? Azab neraka yang paling ringan, kalau siapa sanggup masuk, dia akan diletakkan api di bawah kakinya, otaknya menggelegak. Macam mana tu rasa? Itu nikmat tu disebut dalam hadis tu.
azab tu disebut oleh Nabi dalam hadis dia. Salah seorang daripadanya adalah pak saudara Nabi iaitu Abu Talib. Kalau tuan-tuan nak tahu maklumat lanjut, maklumat tentang bab ni, tuan-tuan ikuti kelas pada hari Ahad minggu ini, anjuran Biro Agama Fikrah, kita sedang bincang Ayatul Kursi. Kita memang sedang bincang tentang syafaat. Nanti kita akan tengok ada orang yang keluar daripada syafaat tu macam mana. Ada orang dia memang tak boleh keluar. Jadi itulah dua manusia yang dikaitkan dengan neraka. Tapi orang di azab neraka ni pun dia tak sama dia punya azab. Dia bergantung kepada azab dia. Dia bergantung kepada azab dia. Allah saja yang Maha mengetahui macam mana nak kenakan azab tu. Tapi Allah Maha adil dalam memberikan azab. Wallahu ta'ala a'lam. Itulah jawapan saya yang mampu saya jawab, Puan Sarifah. Okey, ada soalan lain? Ada soalan lain kah? Terima kasih. Sama-sama Puan. Okey, kalau tak ada soalan, kita sudahi pengisian kita pada malam ni dengan kita mengucapkan jutaan terima kasih kepada penganjur kita, majlis ilmu kita pada setiap hari Rabu ni. Juga saya ucapkan jazakumullahu khairan kepada tuan-tuan